Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Ini berkaitan Imam seluruh pimpinan Masjid Mujahidin, para ulama, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita, dan alhamdulillah Allah izinkan kita hadir bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah turunkan hujan juga malam ini dengan hujan rahmat buat kita semua. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan Allah juga telah pilih kita untuk singgah sebentar di tangan-tangan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i sa'iri musannafatihi fid darain amin. Yang mana kita telah bicarakan sebelum ini tentang kitab salawat, tentang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita bicarakan juga sebelum ini tentang bab selawat ke atas para nabi dan keluarga mereka sekaligus. Dan tidaklah disunatkan untuk berselawat selain kepada ahli keluarga, kepada baginda Nabi dan ahli keluarga mereka. Dan juga telah disebutkan juga dalam fasal sebelum ini tentang taradhi, tentang kita mendoakan kepada para sahabat salafus salih dan orang-orang mukmin dengan lafaz radhiyallahu anhu dan juga rahimahullah. Radhiyallahu anhu, maka Allah meridai ke atasnya. Kalau ramai radhiyallahu anhu, kalau rahimahullah, maka Allah limpahkan rahmat ke atasnya. Kalau ramai rahimahullah, maka Allah limpahkan rahmat ke atas mereka semua. Telah kita bicarakan sebelum ini sambungan daripada bab selawat ini, kitab selawat ini yang merupakan penghubung kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuka segala rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Maka dibincangkan fasal terakhir dalam kitab selawat kepada baginda Nabi. Selawat kepada baginda Nabi ini dalam perbahasan berkenaan dengan bagaimana pula kalau disebutkan nama Luqman dan Maryam. Kesambungan itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fima kata pengarang kita, fasal, jika dikatakan bagaimana halnya apabila disebut nama Luqman dan Maryam. Jadi Quran, kisah surah Luqman dan surah Maryam, apakah diselawatkan ke atas keduanya seperti para nabi ataupun ditaradhikan, yakni dibaca radhiyallahu anhu seperti kepada para sahabat dan para wali-wali Allah, ataupun dibacakan dengan alaihi salam. Ke ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan faedah
perbincangan tentang bagaimana pula kalau disebutkan nama Luqman dalam Quran, disebut Maryam dalam Quran, dia nak ucap apa? Nak selawat ke? Nak baca radhiyallahu anhu ke? Ataupun alaihi salam? Ataupun perbahasan tentang Nabi telah disebutkan, sahabat pun telah disebutkan, orang-orang soleh telah disebutkan. Maka sekarang didatangkan masalah tentang nama Luqman dan juga Maryam. Itulah kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini menginputkan hadis-hadis Nabi, menginputkan faedah-faedah dari segi fiqh dan juga faedah-faedah yang lain dari segi bahasa. Sebentar para ulama mengungkapkan kepada kita bil-iddar wa syaril azkar. Juallah rumah untuk memiliki kitab Al-Azkar karangan yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nak kata nilai yang sangat besar kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga ulama menyebutkan kalau diberi pilihan seorang nak membeli kitab Imam Nawawi ini dengan membeli rumah, pilihlah membeli kitab itu lagi, kerana kitab ini akan memimpin kita untuk sentiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diajar setiap pergerakan kita adanya zikir dan doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Imam Nawawi, jawabnya, apa jawapan di persoalan tadi? Kalau disebut nama Luqman dalam Quran dan juga Maryam dalam Al-Quran, ataupun selain dalam Quran pun penceramah sebut, ataupun asatizah menyebutkannya, masuk dalam khatib, dalam khutbah, ketika berkhutbah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jumhur ulama menyatakan mereka berdua ini bukanlah Nabi, kerana Luqman alaihi salam, Luqman dan juga Maryam ini bukanlah Nabi. Ini jumhur para ulama. Dan memang keterlaluan jika ada orang yang mendoa bahawa mereka berdua ini adalah Nabi, punya mendakwa mereka ini adalah Nabi. Suatu keterlaluan kalau dikatakan Luqman yang sebelah Quran itu dan Maryam, Sayyidah Maryam itu sebagai Nabi, kerana sesuatu yang keterlaluan. Yang patut tidak boleh diperdulikan dan jangan dipakai kepada kata-kata serupa ini tegas Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka mereka bukan Nabi, Luqman dan juga Maryam. Saya telah membicarakan hal ini pada kitab saya Tahdzibul Asma wal Lughat. Dengan panjang lebar Al-Imam An-Nawawi telah mengemukakan hujah-hujahnya bahawa Luqman dan juga Maryam bukanlah Nabi. Kerana Nabi itu syaratnya mestilah lelaki dan dikurniakan wahyu kepadanya, sama ada dia itu disuruh untuk menyampaikan ataupun tidak. Dan didatangkan syariat baru, itu baru Rasul. Itu pentakrifan Nabi dan juga Rasul sisi para ulama yang kuatnya. Nabi itu mestilah syaratnya mesti lelaki. Maryam, Sayyidah Maryam perempuan, maka dia bukannya lelaki, maka dia tidak termasuk dalam ruang lingkup Nabi. Luqman lelaki, tapi kenapa dia tidak dianggap sebagai Nabi? Kerana dia tidak diberikan wahyu kepadanya, yang tidak diberikan wahyu kepadanya, maka hanya diberikan hikmah. Utiyal hikmah, diberikan hikmah, kebijaksanaan dan juga kata-kata yang penuh kebijaksanaan. Itu ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jika kita sudah mengetahui begitu dan nak tahu perbahasan lebih lanjut, lebih panjang, bukalah kitab Tahdzibul Asma wal Lughat karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab yang panjang juga, berjilid-jilid kitab tersebut. Lalu
kata Imam Nawawi, jika kita sudah mengetahui begitu, maka telah berkata setengah ulama suatu perkataan yang difaham daripadanya bahawa dia berkata begini bunyinya, telah berkata Luqman atau Maryam salawatullah dan salamnya ke atas para nabi dan ke atasnya atau atas keduanya. Baik. Kata ulama itu lagi menerangkan, kerana Luqman dan Maryam itu telah ditingkatkan darjat mereka daripada tingkat orang yang biasa dikatakan radhiyallahu anhu, kerana nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Quran dan itu adalah suatu darjat kehormatan bagi keduanya. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahawa disebutkan salawatullah wassalamu ala nabi wa alaihi wa alaihim. Ada seolah ada pendapat yang menyatakan boleh selawat dan salam ke atas Luqman dan juga Maryam, Sayyidah Maryam, dengan hujah bahawa mereka ini telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kerana nama mereka disebut secara khusus dalam Al-Quran. Ada surah Maryam dan surah Luqman. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada pendapatku jika disebut begitu tidak mengapa. Kenapa boleh? Sebab Imam Nawawi telah menyebutkan fasal sebelum itu. Maka boleh kalau digabungkan selawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi, ke atas para sahabat Nabi, boleh. Kalau digabungkan kesemuanya boleh. Dalam sembahyang boleh, di luar sembahyang boleh. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tetapi yang diberitakan sepatutnya, sekedar khabar yang sepatutnya, cukuplah menyebut radhiyallahu anhu Luqman, radhiyallahu anhu kerana dia lelaki, ataupun Sayyidah Maryam radhiyallahu anha bila mana seorang itu ialah orang perempuan. Itu sudah mencukupi, sebab darjat mereka bukanlah sama seperti darjat para nabi. Para nabi maka dikhususkan selawat dan salam ke atas mereka. Dan tidak ada berita yang sabit bahawa mereka berdua adalah nabi. Tidak ada nas yang kuat, yang jelas menyatakan Sayyidina Luqman dan juga Sayyidah Maryam adalah nabi. Maka cukup dengan kita mendoakan radhiyallahu anhuma untuk kedua-duanya. Kalau seorang radhiyallahu anhu, dari disebut nama Luqman, disebut nama Maryam radhiyallahu anha pun sudah memadai. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Haramain Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menukilkan kesepakatan ulama bahawa Maryam sebenarnya bukanlah nabi. Bahkan ini bukan suatu khilaf, bahkan suatu ijma', kesepakatan para ulama bahawa Maryam dan juga Luqman radhiyallahu anhuma bukanlah nabi. Hal ini telah disebutkan dalam kitab Al-Irsyad. Tetapi jika ada orang yang menyebut kepadanya dengan alaihi salam ataupun alaihi salam yang zahirnya itu adalah tidak mengapa, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau sebut Luqman alaihi salam, Maryam alaihi salam pun tidak mengapa. Maka tidak ada masalah. Cuma tidak disebut alaihi salatu wassalam. Alaihi salam masih lagi tidak mengapa. Wallahu a'lam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka selesai perbahasan kita bab tentang kita salawat, kita tentang salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi-nabi yang terdahulu dan juga kepada para malaikat serta ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun orang
Muslim, di kalangan para sahabat salafus salih, dengan kita mendoakan Taraddi radhiyallahu anhu dan juga rahimahullah ataupun rahimahumullah ataupun ridwanullah alaihim boleh, ridwanullah alaihim ajma'in pun boleh, tak ada masalah. Baik, setelah selesai membicarakan tentang kitab selawat, sebab itu kitab puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada baginda Nabi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan kitab yang baru, iaitu zikir dan doa kerana perkara yang mendatang. Apa tujuannya? Maka kita akan berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada riwayat hadis yang menceritakan ada doa-doa tertentu untuk dibaca dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Maka cukup tak kita doa dengan doa tersebut? Tidak cukup. Perlu dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin sekurang-kurangnya, dan kemudian diikuti dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah berdoa minta kepada Allah dalam apa jua situasi yang kita nak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadikan doa tersebut akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita yang meminta doa kepada Allah. Sekalipun tidak dimakbulkan ketika kita hidup, barangkali dimakbulkan ketika kita telah mati. Sekalipun tak dimakbulkan ketika kita mati, Allah akan makbulkan nanti di akhirat kelak. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji-janjinya. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab zikir dan doa kerana perkara yang mendatang. Ketahuilah bahawasanya apa yang saya sebutkan pada bab-bab yang berlalu sentiasa berulang-ulang pada setiap hari, baik siang ataupun malam, sesuai dengan pembicaraannya yang berlalu. Kita telah bincangkan bab sebelum ini, zikir-zikir waktu pagi, zikir-zikir waktu petang, telah kita bincangkan. Maka bila berlalu sehari itu, maka dibacakan zikir-zikir pada waktu pagi, sampai waktu petang dibaca zikir pada waktu petang. Waktu malam ada bacaannya, sebelum tidur ada bacaan doanya sebelum tidur. Adapun apa yang saya hendak sebutkan sekarang, maka dia itu adalah zikir-zikir dan doa-doa yang berlaku pada waktu-waktu yang tertentu kerana sebab musabab yang mendatang. Jadi berlaku kerana ada sebab. Berlaku suatu peristiwa, peristiwa itu menyebabkan kita perlu untuk berdoa, kita doa. Lakunya ketakutan, gelisah, kecewa, sedih, ada doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita mengadu, bukan hanya sekadar mengadu di Facebook, media sosial kita. Bukan tak boleh, silakan. Tuan nak mengadu kat Facebook. Sekarang kat Facebook dah, sangat TikTok lah sekarang. Tonton dulu. Kalau tutup lama, generasi lama ni pakai Facebook lah, termasuk saya lah. TikTok saya tak familiar kan. Orang baru, generasi baru sekarang pakai TikTok. Silakan kalau nak mengadu di Facebook, TikTok, media sosial, tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu, terlebih dahulu, kerana dia maha mendengar. Kalau kita mengadu dalam media sosial ni sekadar mungkin nak mengejar like, kan, orang like, orang suka dengan apa status yang kita up itu, nak komen dan sebagainya. Tapi kita mengadulah kepada Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mendatangkan masalah kepada kita, dan dia juga lah yang berupaya mengangkat masalah tersebut kepada kita. Jadi sebab itulah saya tidak menentukan waktu-waktu yang tetap. Maka doa ini dihimpunkan dalam satu kitab, satu bab, kerana dia tak bergantung pada waktu. Bila berlaku sebab itu, bacalah doa itu. Dan adanya perkara yang mendatang ketika itu, maka bacalah doa ketika perkara mendatang ketika itu. Jadi tak ada waktu tertentu, baca pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, terpulang.
Berlakunya peristiwa tersebut, dibaca doa tersebut. Baik, dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulakan bab doa istikharah. Doa istikharah, doa untuk membuat pilihan. Doa istikharah ni, kalau kita ni faham, istikharah ni setakat cari pasangan lah. Dah ambil cari pasangan, selesai lah Ustaz, saya baca lah doa istikharah ni. Salah. Itu salah, fahaman yang salah. Pertama-tama kalau kita baca doa ni, kata isteri kita dengar, ni istikharah apa ni? Dah nikahkan saya ni, doa ni kan untuk cari pasangan pengantin, pasangan yang berkahwin. Kerana kita perlu membuat keputusan. Setiap masa kita perlu membuat keputusan. Dalam urusan hidup kita, dunia kita, atau dalam urusan agama kita. Maka kita nak pilih, membuat pilihan yang kita tak tahu mana yang lebih baik untuk kita pilih. Maka baca doa istikharah ini. Nak beli harta, benda yang simple tak perlu lah baca doa istikharah ni kan. Nak beli telur grade A ke grade B juga, tak boleh percaya lah macam masih haram kan. Pilih kalau ada kemampuan kewangan, pergi grade A kan, mahal sikit. Kalau tak mampu, silakan. Jadi kesulitan sampai tak tahu nak pilih, nak buat keputusan. Di saat itulah berdoa dengan doa istikharah ini kan. Anak kita dapat tawaran masuk kuliah, sekolah tingkatan 1 sekarang musim, tunggu juga usaha tingkatan 1, masuk anak saya pergi mata tunggu juga kan. Dapat, kalau dapat keputusan nak pilih istikharah, nak masuk sekolah mana. Kita istikharah, suruh anak kita istikharah, minta petunjuk daripada Allah. Kerana bila kita mendapat petunjuk, itulah sebaik-baik bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaba man istakhara, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan rugi bagi mereka yang beristikharah, meminta pilihan yang terbaik daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memilih ikut nafsu kita. Bila kita membaca doa istikharah ini, kita memilih dengan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, doa istikharah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami beristikharah pada segala perkara. Tengok, Nabi kata, Nabi ajar kami untuk membuat istikharah, memilih, membuat pilihan dalam segala perkara. Bukan hanya khusus untuk nak cari pasangan kahwin saja. Semua perkara yang ada kita bingung, kita confused nak buat pilihan, panjatkan doa, minta Allah berikan petunjuk pada kita untuk buat pilihan. Dan kata lagi sahabat Nabi Jabir bin Abdullah berkata, Nabi ajar kami beristikharah pada segala perkara seperti mengajar surah daripada Al-Quran. Clear, jelas. Sama ada ceritanya, kami diajar untuk membaca doa istikharah ini umpama seperti Nabi ajar kami membaca Al-Quran, surah Al-Quran. Jelas, tak terselindung, clear. Lalu beliau berkata, apabila seseorang kamu ingin melakukan sesuatu urusan, hendaklah ia melakukan solat 2 rakaat selain solat wajib, yakni solat sunat. Jadi kena wudu dululah, ambil wudu, kemudian niat solat sunat. Sama ada mutlak pun boleh, nak niat solat sunat istikharah pun boleh. Niat ini bukan mestilah bahasa Arab, niat adalah hati. Kalau tuan nak lafazkan sunat, dengan usolli sunnat al-istikharah raka'ataini lillahi ta'ala, boleh. Itulah pas niat. Tapi yang paling penting niat itu ketika akan takbir Allah dan solat ni, solat istikharah. Solat sunat lah, bukan ada solat wajib, sunat. Baik. Kemudian setelah solat 2 rakaat tersebut, cukup dengan 2 rakaat. Tuan nak banyak rakaat, tak ada masalah. Tapi 2 rakaat pun sudah mencukupi. Dan setelah selesai solat istikharah, solat sunat,
hendaklah ia membaca doa istikharah ini. Apa doa tersebut? Nabi mengajak sahabat membaca, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Dia sebut apa perkara tersebut yang kita nak buat pilihan. Dan disambung lagi, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ataupun disebut ajili amri wa ajili faqdurhu wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Sebut lagi perkara itu, perkara yang kita dapat pilihan. Dia sambung, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri atau qal ajili amri wa ajili فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. Kemudian kata Nabi, thumma raddini bihi wa yusammi hajatahu. Kemudian dia sebutkan hajat-hajatnya, yang mana doa tadi nak macam panjang, mungkin nak hafal susah, tak boleh ambil stick atau tuan ambil tulis atau boleh pegang buku, buka buku saya buat sambil buka buku sambil baca pun boleh, tak ada masalah, bukan mesti kena hafal. Tak boleh baca bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah, sebut bahasa Melayu. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon penentuan yang baik dengan ilmu. Kita minta penentuan Allah Ta'ala, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu Allah. Karena dengan ilmu kita ni terbatas, kita tahu masa depan apa yang akan berlaku dengan pilihan tersebut. Tetapi Allah Ta'ala ilmunya tidak terbatas. Allah mengetahui segala apa yang akan berlaku, sedang berlaku dan telah berlaku. Dan kita menyebutkan, aku memohon penentuanmu yang baik dengan ilmumu dan penetapanmu dengan kekuasaanmu. Bila Allah tentukan, Allah menentukan sesuatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku memohon keutamaanmu yang agung, karena Allah itu maha agung. Maka bila Allah bagi kita suatu taufik untuk menentukan sesuatu pilihan, itulah pilihan yang terbaik. Kerana sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan sesuatu, sedang aku lemah tidak berkuasa. Ini kita sedang menyatakan pengiktirafan kita kepada Allah Ta'ala yang kita disebut lemah. Jenis macam mana kita pun, cerdik macam mana pun kita, ilmu kita terbatas. Maka kita minta, ya Allah, Engkau maha mengetahui baik buruk atas suatu pilihan itu, tolonglah berikan aku petunjuk untuk membuat pilihan. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu, sedang aku tidak mengetahui. Dan semuanya Engkaulah maha mengetahui segala yang ghaib. Anta 'allamul ghuyub, Allah maha mengetahui segala perkara-perkara ghaib. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau mengetahui bahawa perkara ini, sebut perkara ni apa? Perkara apa yang dapat pilihan tadi. Dan sambung lagi, adalah baik bagi diriku, baik mengenai agamaku maupun duniaku, ataupun akibat urusan hidupku, sama ada sekarang ataupun di masa akan datang. Maka takdirkanlah ia dan permudahkanlah ia bagiku untuk memperolehinya. Ini kita minta pilihan. Andai perkara kita nak pilih ini baik untuk kita, ya Allah, maka Kau takdirkanlah ia bagiku, ya Allah. Dan sekiranya urusan tersebut Engkau mengetahui perkara tersebut, perkara itu, perkara yang kita dapat pilihan tadi adalah buruk bagi diriku,
sama ada mengenai agamaku maupun duniaku ataupun akibat urusan hidupku, sama ada sekarang ataupun di masa akan datang, maka jauhkanlah ia daripadamu dan jauhkanlah aku daripadanya. Ini kita minta jauh daripada membuat pilihan tersebut. Yang baik ditakdirkan kepada kita, yang tak elok, yang buruk bagi urusan hidup kita, agama kita, akibat penghujung hidup kita, maka kita minta dijauhkan daripada mendekati pilihan tersebut. Dan takdirkanlah bagi diriku ini apa yang baik saja, biar aku berada di mana-mana pun, dan dorongkanlah aku untuk melakukan apa yang diredai olehmu. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sesudah doa sedemikian, hendaklah ia menyebutkan keperluannya. Semula apa-apa juga keperluan dia, ajarnya menyebutkan pilihan-pilihan yang dia hendak buat. Jadi simple je. Kalau boleh bahasa Arab tadi, simple bahasa Arab. Tak boleh sebut bahasa Arab, nak ringkaskan lagi boleh tak? Boleh. Apa juga doa yang tuan-tuan terlintas, minta ya Allah, berilah aku ni membuat pilihan yang terbaik, memilih aku buat terbaik, sama ada A ataupun B. Contoh, kan seandainya A itu baik untuk aku, maka takdirkanlah dia kepada aku. Seandainya B itu tak elok, baik untuk aku, takdirkanlah dia. Seandainya antara salah satu itu tidak baik bagi aku, jauhkan dia daripada aku. Tak masalah apa jua bahasa kita nak berdoa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa apa lagi, Urdu. Sebutlah apa jua Allah Maha mendengar. Innahu Sami'un Alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, kata lagi Imam Nawawi rahimahullah, berkata para ulama bahawa sangat dituntut istikharah dengan solat dan membaca doa tersebut, dan bahawa solatnya ialah 2 rakaat nafilah, 2 rakaat solat sunat, yang zahirnya akan berhasil juga dengan 2 rakaat ratib. Kalau nak digabungkan dengan solat sunat ratib dan terus berdoa pun boleh, yang biasa dikerjakan sebelum atau sesudah solat fardu, juga dengan 2 rakaat tahiyatul masjid dan lain-lain solat nafil mutlak boleh. Mayang tahiyatul masjid, lepas mayang tahiyatul masjid nak doa dan doa istikharah, silakan. Doa nak sembahyang sunat mutlak, lepas tu nak doa untuk istikharah pun boleh, tak ada masalah. Maka berhasil. Bukan mesti kena niat doa sunat istikharah, tak semestinya. Kena niatkan solat sunat istikharah. Boleh digabungkan dengan mana-mana solat sunat. Dan boleh dibaca pada rakaat pertama surah Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah dibaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jika beruzur melakukan salat, boleh juga istikharah dengan berdoa sahaja. Jika tak boleh nak salat, doa sahaja dengan doa istikharah pun boleh, tiada masalah. Dan disunatkan memulakan doa istikharah itu dan menutupnya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali mungkin kita duduk baca doa istikharah selama ni, mungkin tak nampak petunjuk sebab nak mulakan dengan puji-pujian kepada Allah dan juga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mulakan dengan puji-pujian alhamdulillahirabbil alamin, dan juga selawat kepada Nabi, dan barulah dengan doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Baik. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ingatlah bahawa istikharah itu dianjurkan pada semua perkara. Tadi bukan istikharah untuk pilih pasangan nak nikah. Itu dah menikah kali buat macam doa istikharah. Istikharah dalam apa jua perkara dapat keputusan, sama ada untuk agama, untuk dunia kita pun boleh. Sesudah beristikharah, bolehlah ia meneruskan perbuatan apa yang terbuka dalam dadanya dari perkara-perkara yang diperlukannya. Itu wallahu a'lam. Lepas istikharah, mestikah kena mimpi? Tak semestinya kena mimpi. Dapat petunjuk bukan semata-mata dengan mimpi. Tapi setelah kita berdoa dan dituntut berulang-ulang kali, jangan buat sekali saja. Berulang-ulang kali, 2 kali terulang, 7 kali, 10 kali, 20 kali, sampai kita rasa yakin untuk membuat pilihan tersebut.
ketika kita yakin buat pilihan itulah, yakinlah keyakinan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita membuat pilihan. Jadi akan datang keyakinan, itulah pilihan yang Allah bagi ilham kepada kita. Jadi bukan mesti kita mimpi. Ustaz, mimpi pun satu nak buat pilihan, bukan syarat dengan mimpi. Tapi keyakinan yang Allah berikan dalam hati kita, Allah campur dalam hati kita untuk membuat pilihan. Mana yang kita rasa tenang dan lapang untuk membuat pilihan, lapang dada kita. Baik. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bila hendak melakukan suatu urusan, dia berkata, Allahumma khirli wakhtarli. Ini pendek sikit doa ni. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah Tuhanku, lihatlah ajalku dan pilihkanlah bagiku. Mari kita bersama sebelum nak azan ni, saya baca terikut. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Ini doa untuk kita minta pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah masuk insya. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Tuan-tuan dan hadirin yang telah muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk membuat pilihan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.